Assalamualaikum. Nama Muhammad Ashraf Al-Syakirin bin Abdul Manaf. Nombor metrik D21113286. Tokoh kemerdekaan Tok Janggut. Bidata Tok Janggut. Nama asal beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau berasal dari negeri Kelantan. Tok Janggut ialah seorang pejuang yang tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau menyimpan janggut hingga kepala stadion. Perjuangan Tok Janggut juga dikenali sebagai Kebangkitan Pasir Putih 1915. Beliau dilahirkan pada tahun 1850 di Kampung Saring, daerah Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan agama di Makkah. Beliau juga mahir dalam ilmu persilatan. Tok Janggut bekerja sebagai seorang petani dan peniaga. Beliau meninggal dunia pada tahun 1915 ketika berusia 65 tahun. Beliau ialah seorang pejuang kebebasan negeri Kelantan. Sumbangan Tok Janggut ialah menentang pengenaan cukai di Kelantan. Beberapa pengkaji mengangkat Tok Janggut sebagai pahlawan Melayu yang sanggup bangun menentang dasar-dasar penjajahan British. Beliau memperjuangkan hak dan ketuhanan Melayu susulan campur tangan British di Kelantan menerusi Perjanjian Bangkok pada 1909. Penentangan terhadap kadar baru cukai tanah dan tanaman yang dikenakan terhadap penduduk Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Antara cukai tersebut adalah cukai tanah, cukai kepala, cukai pokok buah-buahan, cukai kelapa dan cukai sirih. Kesungguhan daripada pemimpin agama, khususnya Tok Janggut, menyedarkan penduduk Melayu agar tidak menyokong sebarang kuasa yang berperang dengan kerajaan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anya Insyirah binti Abdul Razak. Nombor metrik D21113423. Hari ini saya akan membentangkan tokoh perjuangan Sabah. Nama sebenar Antaros anak lelaki Antanom. Jawatan Ketua Kaum Murut Wirudo. Tarikh lahir beliau 1885. Tahun mula memimpin 30 tahun. Tempat kelahiran Masin Punon di Sungai Selarong. Dikenali sebagai pahlawan gagah dan berani. Antanom adalah anak keturunan suku Murut Tagol dari golongan bermartabat mengikut adat istiadat kaum Murut. Antanom telah memimpin orang Murut untuk menentang syarikat Borneo Utara British SBUB. Banyak faktor mengapa Antanom hilang sabar dengan SBUB dan disebabkan itu, dia telah menyeru orang ramai dan berjaya kumpul hampir 1,000 orang pahlawan terdiri daripada kaum Murut dari Tenom, Keningau dan Persiangan pada tahun 1915 untuk menentang upaya British itu. Berikut adalah faktor yang membuatkan Antanom tekad untuk melawan SBUB. SBUB melarang membuka tanah baru. SBUB mengenakan cukai, iaitu cukai kepala $1 bagi setiap orang, cukai tanaman pindah 50 sen setiap ekar, cukai sebatang pokok kelapa untuk minuman tuak 25 sen, cukai tangkapan ikan-ikan besar, cukai memelihara anjing $1 untuk seekor. Yang kedua, menjadi buruh paksa, iaitu orang Murut dipaksa jadi buruh kasar. Tujuannya adalah untuk bina jalan di kawasan pendalaman dan pasang kawat telegraf antara Tenom dan Brundung. Yang ketiga adalah menzalimi keluarga. Suami isteri kaum Murut dipaksa tinggal berasingan sebelah menyebelah tebing sungai. Kalau nak berkunjung, mereka akan dikenakan $1. Jika mempunyai 2 orang anak, salah seorang dipaksa menjadi buruh kasar. Yang keempat, ceroboh kawasan hutan. SBUB ceroboh jalan untuk bina jalan. Kaum Murut menentang hal ini kerana mengikut kepercayaan
Pencerobohan akan ganggu roh nenek moyang mereka. Peristiwa penentangan. Antanom menyatukan orang Hurut menentang SBUB demi menebus maruah mereka. Februari 1915, Antanom menyerang persiangan dan membakar bangunan kerajaan. Mac 1915, Antanom memimpin kira-kira 600 orang Murut menyerang Rundung dan berjaya memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB. Kejayaan itu menaikkan semangat perjuangan orang Murut dan pengikut Antanom bertambah menjadi 900 orang. Antanom membina kubu pertahanan di Sungai Selangit yang mengandungi 7 buah rumah bawah tanah. April 1915, SBUB menghantar 400 orang tentera menyerang kubu Antanom. Pertempuran berlaku selama 6 minggu. Antanom dan 400 orang Murut terkorban dalam mempertahankan Rundung. Penentangan ini dikenali sebagai Kembangkitan Rundung. Tunku Abdul Rahman. Nama beliau ialah Tunku Abdul Rahman, Putera Haj Ini Sultan Abdul Hamid Shah. Beliau lahir pada 8 Februari 1903 di Istana Tiga Tingkat Al-Ustaz, Kedah. Kelahiran beliau disambut secara sudah biasa disebabkan beliau bukanlah pewaris Sultan Kedah. Pada tahun 1913, beliau telah melanjutkan pelajaran di Bangkok bersama abangnya iaitu Tunku Yusof. Pada tahun 1919, Tunku telah melanjutkan pelajarannya di England dan memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang sastra pada tahun 1925. Pada tahun 1938, iaitu semasa Tunku berumur 37 tahun, Tunku telah pergi ke England buat kali ketiga untuk menyambung pelajarannya dalam bidang undang-undang. Sumbangan politik. Selepas pulang ke Tanah Melayu pada tahun 1949, Tunku telah dihantar ke pejabat pegawai undang-undang di Al-Ustaz. Kemudian beliau memohon untuk berpindah ke Kuala Lumpur dan menyandang jawatan sebagai Timbalan Pendakwa Raya. Kemudian beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Mahkamah Seksyen. Pada tahun 1951, suatu krisis UMNO telah berlaku dan memaksa Datuk Wan Jaafar meletakkan jawatannya dan digantikan oleh Tunku Abdul Rahman. Pada awal pemerintahan beliau telah memupuk kerjasama antara kaum dan mencapai persetujuan bagi pemerintahan negara mereka. Berkat usaha dan sabar, Tunku Abdul Rahman telah berjaya menumbuhkan MCA iaitu Pertubuhan Cina Tanah Melayu, dan disitulah terbentuknya Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO dan MCA. Beliau telah memupuk perpaduan antara kaum di samping menjaga keutuhan bangsa Melayu dan MCA. Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rombongan ke London pada tahun 1954 untuk menuntut kemerdekaan tetapi gagal. Menjelang pilihan raya 1955, MIC iaitu Kongres India Tanah Melayu telah menyertai Parti Perikatan dan memperoleh kemenangan iaitu 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rombongan yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan untuk menuntut kemerdekaan. Selepas rundingan berlaku, pihak British telah menetapkan tarikh kemerdekaan bagi Tanah Melayu iaitu pada 31 Ogos 1957. Tepat jam 12.30 malam, bendera Union Jack telah diturunkan dan digantikan oleh bendera Tanah Melayu. I'm indeed proud that on this, the greatest... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan.
dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Latar belakang Rentap. Rentap merupakan pahlawan Iban Dayak yang menentang British di Sarawak. Nama sebenar Rentap adalah Libau Anak Nangking. Rentap juga digelar sebagai Raja Darat atau Raja Ulu. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Slogannya yang terkenal dan sering digunakan iaitu Agi hidup, Agi ngelaban, yang bererti selagi hidup, selagi itu melawan. Faktor penentangan Rentap. Penentangan Rentap ke atas British disebabkan keluarga Brooke yang menganggap orang Iban di Sungai Sekerang sebagai lanun. Brooke juga merampas tanah orang Iban dan memaksa orang di Sarawak untuk membayar cukai. Sumbangan dan penentangan Rentap. Pada 19 Ogos 1844, Rentap mulakan serangan ke atas pasukan James Brooke di kalangan Perlis dalam daerah Sungai Sekerang dan berjaya untuk kali pertamanya. Namun, tentera James Brooke menyerang kembali dan tercetus perang terbesar iaitu Perang Benting Marau pada 31 Julai 1849. Tamatnya Perang Benting Marau, James Brooke telah membina sebuah kubu di Nangga Sekerang bertujuan menyekat pergerakan orang Iban di Sekerang. Pada tahun 1853, Rentap dan pasukannya telah menyerang kubu James Brooke di Nangga Sekerang dan dapat membunuh salah seorang pegawai British iaitu Alan Lee. Setelah membawa kemenangan, Rentap dan pasukannya berundur ke Sungai Lang yang berada di hulu Sungai Sekerang. Namun pada tahun 1854, James Brooke membalas serangan dengan menggunakan meriam dan membakar perkampungan yang diduduki pasukan Rentap di Sungai Lang. Rentap dan pasukannya berundur dan membina kubu di Bukit Sadok. Kubu di Bukit Sadok ini sangat kebal sehinggakan tentera James Brooke menyerang 3 kali untuk mengalahkan kubu ini. James Brooke telah menghantar Sir Charles Brooke untuk menyerang kubu di Bukit Sadok pada tahun 1857. Sir Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu untuk menentang kubu Rentap di Bukit Sadok. Serangan yang pertama oleh Sir Charles Brooke telah gagal kerana pertahanan yang kukuh. Pada tahun berikutnya, Sir Charles Brooke menyerang kali kedua, namun tetap gagal kerana tembakan meriam tidak dapat menembusi pagar kubu Rentap di Bukit Sadok itu. Tentera James Brooke masih tidak berpuas hati dan kembali menyerang pada tahun 1861. James Brooke membawa meriam besar yang dikenali sebagai Bujang Sadok dapat menghancurkan pagar kubu di Bukit Sadok dan meraih kemenangan. Setelah itu, tentera James Brooke membakar kubu dan rumah pasukan Rentap. Selepas kekalahan di Bukit Sadok, Rentap dan pasukannya berundur ke Entabai dan Rentap mahu menyusun strategi semula tetapi Rentap meninggal dunia. Rumusan.
Setiap tokoh memberikan impak yang besar dalam mempertahankan negara daripada dijajah oleh kuasa luar. Sebagai contohnya, kebangkitan Rentap dan pasukannya telah membuktikan mereka bukanlah lanun tetapi pejuang bangsa. Setiap perjuangan tokoh ini akan dikenang dan patut dicontohi disebabkan semangat setia negara yang tinggi kerana sanggup berkorban untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazrat Iman bin Syam, nombor metrik D211364. Tajuk yang diberi ialah tokoh-tokoh dan sumbangannya. Tokoh yang saya ambil ialah Tok Gajah. Nama sebenar Tok Gajah ialah Iman Rasul bin Syarul dan gelarannya adalah Orang Kaya Iman Indra Gajah Pahang. Beliau adalah salah seorang daripada pahlawan-pahlawan yang telah terlibat dalam pemberontakan di negeri Pahang pada tahun 1893 hingga 1895. Tok Gajah adalah ayah kepada pahlawan Melayu iaitu Mat Kilau. Pada tahun 1891 hingga 1895 telah berlakunya pemberontakan Pahang terhadap pemerintah negerinya. Selain itu, Tok Gajah merupakan tokoh yang terlibat bersama dengan Datuk Bahman, Mat Kilau dan Datuk Lela menentang penjajah Inggeris. Beliau bertindak menghalau penjajah Inggeris dengan segala tipu helanya yang hendak merampas pemerintah negeri Pahang. Selain itu, beliau mempunyai semangat perjuangan yang gigih serta sanggup berdepan dengan askar-askar Inggeris yang lengkap bersenjata. Beliau juga bersama dengan Wan Linggah telah diarahkan oleh Bendaharawan Ahmad untuk menyerang Maharaja Purba dan Orang Kaya Setia-Lela. Ini adalah disebabkan perselisihan faham antara Maharaja Purba dengan Bendahara. Beliau pernah diutuskan ke Singapura bagi mendapatkan khidmat berguam sebagai penasihat Sultan Ahmad. Beliau juga menjadi ketua pasukan Perang Sultan Ahmad dalam menentang penjajah Inggeris. Beliau juga berjuang untuk menawan Balai Lubuk Terubu, berjuang untuk menawan kota Tembeling pada tahun 1892 dan juga Perang Saudara Pahang pada tahun 1857. Sumbangan Tok Gajah ialah bertindak menghalau penjajah Inggeris dengan segala tipu helanya yang hendak merampas pemerintah negeri Pahang. Selain itu, Tok Gajah berperang dalam membantu pejuang Datuk Bahman dalam menawan Balai Polis Lubuk Terua yang berada di bawah kuasa British. Lain sekali ialah Tok Gajah juga berperang dalam membantu Sultan Ahmad dalam Perang Saudara. I ain't here for the money, I ain't